kita start dekat 102 je. Okey. Tok nak korang cukupkan dekat Tok sekarang pagi ni. Semangat lah sikit guys. Macam mana ni tak bersemangat pun. Tok perlu guys account trade currency dengan gold. Kalau tanya Tok, untuk sebaiknya perlulah, sebaiknya. Kalau ada modal lebih, sebaiknya memang perlu. Tok apa sudutnya hukum trade dari sudut agama. Okey, kalau macam kira Tok nak cakap bahagian agama ni sangat pun Tok tak berapa nak arif guys. Okey, tapi kalau tanya Tok berdasarkan apa yang Tok lalui dan Tok faham, korang mula-mula sekali korang kena tahu dulu korang trade ni melalui apa, macam mana, bagaimana, dengan siapa. Benda-benda ni semua korang kena tahu secara detail, sampai detail. Sebab tu dalam live Tok sering menekankan berkenaan dengan broker ataupun pemilihan broker. Pemilihan broker itu sebenarnya dia memain peranan yang penting juga. Sebab korang kena tahu korang berdagang ni dengan siapa. Korang kena tahu benda-benda macam tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam contoh. Okey. Yang tak boleh tu dekat sini, dekat Malaysia. Tapi kalau korang trade dekat luar, ada negara yang membolehkan trading. Faham tak benda tu pula? So korang ni kena tahu dulu, korang sendiri, individual sendiri perlu tahu medium apa yang korang trade, macam mana proses jual beli itu berlaku. Sebab apa tahu? Okay, Tok kupas simple je lah. Bila kita bercerita tentang Bitcoin, di sini, tak nak sebut dekat mana, di sini Bitcoin ini dibenarkan. Okay, Bitcoin dibenarkan. Okay, tapi kenapa forex trading tidak? Kalau nak cerita tak boleh, sebenarnya Bitcoin ini lebih tidak boleh berbanding dengan forex trading. Sebenarnya lah, kalau korang tahulah macam mana flow market tu macam mana kan. Kalau korang tahu flow Bitcoin ni, jual beli dia sebenarnya berdasarkan apa dan sebagainya, korang akan dapati sebenarnya Bitcoin ni lagi berbahaya daripada forex trading. Gitu. Faham tak? Itu antara benda yang Tok boleh kongsi lah, sedikit sebanyak. Okey, sedikit sebanyak. Okey, share lagi live kita. Like kita kurang lagi beberapa lagi. Kita kekurangan beberapa lagi like. Kita kekurangan lagi 5k like saja untuk kita mulakan doa pagi kita. Okey, cukup sahaja lagi 5k like. Kita akan mulakan kelas pagi kita hari ini dengan bacaan doa dahulu. Dengan harapan kita punya kita punya kelas pada pagi ini diberkati dan diredai insya-Allah. Terangkan pasal Bitcoin dan forex bang. Tak boleh. Thank you atas pencerahan. Kenapa Bitcoin lagi bahaya daripada forex? Sebab tu Tok kata, korang trading ni sebenarnya korang tahu tak korang buat apa? Korang kena tahu dulu guys. Kenapa Tok kata Bitcoin itu sebenarnya, kalau nak cerita dari unsur dari segi halal haram lah, dia punya kejerumusan dia tu lebih kepada Bitcoin. Sebenarnya. Okey. Apa lagi Kalau nak tahulah secara dasarnya lah one of the reason kenapa forex tidak boleh dibenarkan di Malaysia, antaranya sebab forex trading kebanyakan broker tidak ada penasihat syariah, itu sahaja. Dan kadang-kadang bukan broker yang tak nak, tu pelik dia, bukan broker yang tak nak buat nak ambil penasihat syariah. Kadang-kadang ada sesetengah apa nama ni? Sesetengah tak boleh sebut. Sesetengah tu yang tidak membenarkan mereka mengambil sijil patuh syariah. Sebab tu ada satu broker yang memang dalam proses untuk fight untuk benda ni, tapi dia orang tak dapat lagi. Atas sebab dia macam sebab-sebab tertentu lah. Macam suap itu je. Suap tu lain. Suap tu konsep lain. Okay? Minum dulu guys. Alhamdulillah. Okay, Tok punya penjelasan macam big trader. Tak adalah, biasa je. Tok biasa je guys. Macam Tok katalah, kita ni tak banyak pahala guys. Amalan pun belum cukup banyak. Jadi bila kita nak buat sesuatu tu, kita kena berfikir-fikir juga kadang-kadang. Okay, kita
kita kena berfikir-fikir. Morning. Okay guys, dah 20k like. Boleh tak kita mula kelas kita pagi ini dengan bacaan doa dahulu? Boleh ke boleh guys? Okay, ready Ready tekan 1 guys, macam biasa lah. Kita nak tahu korang dah ready, kena tekan 1. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq, taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa nafwa indal hisab. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Nawil qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Allah, berikan mereka yang masuk dalam live pada pagi ini ya Allah keterangan hati, kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu-Mu ini ya Allah. Permudahkan urusan mereka hari ini ya Allah. Jadikan hari ini lebih baik daripada yang semalam dan jadikan esok lebih baik daripada hari ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, pagi ni kalau korang nak tanya tu topik yang kita nak ceritakan sebagaimana topik-topik yang lepas. Hari Ahad penceritaan kita cuma satu sahaja. Kita nak go through market ataupun kita nak go through market outlook for next week. And then kita nak simpan, kita nak save, kita nak letak dekat kita punya channel Telegram. Tu yang pertama. Okay, kita nak letak dekat dalam channel Telegram kita. So, sebelum kita mulakan, ada tak request korang nak Tok mapping pair apa? Semalam dekat dalam Zoom kelas kita, dekat dalam Zoom kelas 80 pips everyday dalam community Dewan Kuliah Trader, kita dah mapping beberapa pair. So hari ni kita nak mapping apa? Hari ni kita nak mapping apa? Kita nak mapping gold. Oh baik. Okay, kalau mapping gold kita tak boleh buat mapping saja, kita kena buat video macam. Korang okey ke? Mapping gold boleh, tak ada masalah. Dengan Tok semua okey, no problem. Kita buat mapping gold. Okay, kita buat mapping gold. EU gold. Okay, kita buat gold. Lepas tu nanti kita hantar dekat dalam channel Telegram kita. So mana yang belum join tu, korang boleh tekan button follow dulu. Tok tahu pagi ni ada yang join dalam live Tok pagi ni, dia belum follow Tok. Okay, korang tekan dulu button follow dengan pantas. Tok nak tengok yang belum follow semua naik notification follow. Dah follow, apa yang korang kena buat, pergi dekat profile TikTok Tok dengan bergaya sekarang. Okay, Tok bagi korang masa beberapa minit sahaja. Tekan button follow, pergi dekat profile TikTok Tok atas ni, gambar rajah ni. Terus pergi ke link tree yang tertera untuk tekan button join. Dia akan bawa korang pergi mana? Okay, lagi satu guys. Tekan button full syllabus dengan Tok Usop, tekan button join, dia akan bawa korang pergi sini. Okay, lagi satu guys. Untuk pembelajaran lengkap, Tok dah sediakan video pertama semalam. Okay, Tok dah sediakan video pertama. Jadi hari ni Tok akan kongsikan video yang kedua. So korang stay dekat dalam ni, bagilah tap-tap reaction. Kalau macam ni seronok tau tengok. Banyaknya reaction ni seronok. Macam ni lagi seronok. Baik. Okay, so korang tap screen dulu, tap screen. Lepas tu korang pergi belajar dekat dalam ni. Tengoklah, belajar. Saya tekan satu-satu. Okay, dah clear tu nanti insyaAllah tak ada masalah lah untuk korang punya pembelajaran. Hari ni kita ada target kita, Tok akan swap letak kat tepi. Sebelum kita mulakan kelas kita gold pada hari ini, bantu Tok pecahkan 30k like dulu boleh? 30k like je Tok nak hari ni. 30k like dulu sebelum kita mulakan video gold. Sebagaimana kita dah mulakan video-video gold, kita dah record video-video yang lain. Tok nak korang bantu Tok cukupkan 30k like dan kita boleh live. Let's go. Cepat guys. Dunia siapapun kan tergoda, harta pangkat dan... Tok nampak tadi ada 2 pair yang Tok berminat untuk mapping hari ni. Gold Baldi Gold boleh. Gold Baldi Gold boleh. Lagi satu Tok nampak tadi Euro Canada.
Euro Canada pula, USD Canada, okay, daripada V-Naught. So nanti Tok akan ready kan. There tu, standby. Dah cukup? Okay, baik, jom kita mulakan. Kita akan mulakan gold dalam bentuk video Okay, Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari Ahad 23 Julai bersama dengan Tok. Hari ni 173 orang. Okay, 173 orang dalam live TikTok. So kita nak buat mapping goal dan video ini akan dihantar pada hari Isnin. So bagi mereka yang berada dekat dalam live, make sure korang jot down everything sebab video ni cuma korang boleh tengok pada hari esok pagi. Okay, so jom kita tengok apa yang mungkin berlaku pada minggu hadapan untuk gold. Minggu baru, macam biasa kita mulakan analisa kita daripada time frame weekly. So, dekat time frame weekly, benda yang sama sahaja, kita just kena mark A and V yang terhampir. Kalau korang tanya tu, price turun daripada sini dan dia naik daripada sini. So, dua price ini kita kena alert. Dan kalau kita zoom in, apa yang kita boleh nampak dekat situ ialah dekat gold ini pada time frame, pada current market, dia sudah melakukan breakout A. Kecil tapi mungkin berbisa. So kita kena just alert sahaja dengan benda ni. BOA target dia V. V dah sampai betul, dia dah sampai V dekat sini. Dalam kata lain, dia dah hit target dia lah. Dan penurunan itu datang daripada weekly sendiri. So, kalau korang tanya tu, apa potential movement untuk gold next week? Ialah, jom kita pergi dekat time frame daily, apa yang ada. Dekat time frame daily, jelas menunjukkan price sedang melakukan penurunan. Itu yang kita kena jot down. Price sedang melakukan penurunan. Mana penurunan dia? Yang ni. Penurunan, dan kalau korang tengok, dia berlaku sedikit reaction dekat sini. So, reaction ini menandakan mungkin zone ini ialah antara zone yang dia akan respect. So, korang just marking macam tu. Cukup. Selesai. Tok, sekarang kita nak entry buy ke kita nak entry sell? Kalau tanya tu, kalau boleh nak teka buy dengan sell, baik kita teka dua-dua. Nak buy dekat mana, nak sell dekat mana. Itu lebih baik. Berbanding dengan kita buy dekat support, sell dekat resistance. Kalau macam itulah mudahnya trade. Semua orang boleh trade. So, kalau korang tanya tu, sekarang dia berada dekat zone support daily. Okay, zone support daily. So, kalau dia nak naik, dia boleh naik maksimum sampai mana? Dia boleh naik maksimum sampai sini lebih kurang. Okay, sampai sini. Ataupun bagi mereka yang dah belajar berkenaan dengan multi time frame direction dengan tu, kita automatic tahu dia nak pergi mana, betul? So, kita kena mark line tersebut. So, for this case, tu akan mark macam ni. And then tu akan filter time frame H4 untuk cari zone terhampir. So, from my view myself, tu punya idea ialah kita berkemungkinan akan alert POI ini sebagai zone sell kita. Sell sampai mana tu? Sell sampai bawah ni dulu. Kalau dia naik lah, okey, tapi dia ada beberapa keadaan tau. Korang kena alert dengan ni. Kalau hari Isnin dia close sebagai bullish candle, korang jangan masuk sell lagi. Dan kalau korang nak masuk sell pun berkemungkinan pada hari Selasa malam ataupun hari Rabu pagi. Itu tips dia. Dengar tips yang Tok sampaikan ni. Tips penting ni. Okey, kalau korang contoh kalau Isnin close candle bull, okey, korang jangan cari sell. Okey, jangan masuk sell hari Isnin. Okey. Dan kalau momentum dia menerus ke atas, jangan cari sell hari Isnin. Cari sell hari Selasa malam ataupun Rabu lepas Euro. Itu dia punya timing yang handsome lah. Tu yang pertama. Itu antara situasi-situasi yang korang boleh alert. Okey. Ini time frame H4 guys. Gold time frame H4. Okey. So zone untuk kita sell dekat mana? Ini POI untuk kita sell. Tu ada tak kemungkinan dia membuat resistance baru tanpa sentuhan zone atas? Dia buat resistance macam tu. Ada kemungkinan macam ni. Kalau berlaku kemungkinan begini, kerja tu cari je lah sell. Tak payah tunggu kat sini. Tu kalau zone yang ni dia tak bagi reaction, apa kita kena buat? Tunggu zone atas ni. Sebab kita dah tahu dah maksimum dia boleh naik sampai mana. Kalau dia naik lebih daripada itu, maksudnya harga tidak mahu turun. Simple. Tapi from my view, gold berkemungkinan untuk melakukan penurunan dahulu. Minimum sampai sini kot. Minimum. Tok teka-teka je ni guys. Korang jangan percaya sangat. Tok teka-teka. Minimum lah sampai sini. 1950. Okay.
ataupun dia boleh straight away go here. Ni adalah price. Dan kalau daily melakukan breakout sell, automatik korang kena sell saja, jangan tekan buy. Dengar tu cakap. Okey, sebab kita masih lagi ada hutang yang sudah lama Tok tunggu, 1865. Itu saja video goal hari ini. Kita akan save. Harap semua jelas. Guys, kalau korang tanya sekarang, minta maaf Tok belum baca Tok belum tak baca sebab Tok masih lagi fokus dekat iPad. Belum cerita apa-apa lagi. So macam biasa video alamak, nampak pula kereta yang nak dibeli. Alamak. Okey, sekarang schedule message. Kita akan post besok pagi jam 9 suku. Send tomorrow. Okey, siapa yang belum follow tu, tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, pergi ke profile TikTok tu. Nampak tak ada profile ni kan? Okey, video ni kita dah submit dekat sini tau. Pergi dekat link tree ni. Bagi yang baru masuk ke, baru join ke, pergi link tree tu ni, tekan link tree ni, nanti dia keluar warna biru. Okey, bila dia dah keluar warna biru tu, apa yang korang kena buat? Cukup sekarang korang tekan link tree ni. Lepas tu tekan full syllabus dengan Tok Usop. Mana full syllabus dengan Tok Usop ni? Full syllabus dengan Tok Usop. Video pembelajaran pertama sudah Tok post semalam. Hari ini Tok akan post lagi satu part 2 pula. Make sure korang belajar detail dekat sini. Boleh ke boleh guys? Janji dengan Tok belajar boleh? Belajarlah betul-betul guys. Sampai bila nak kena game dengan si Inel orang. Okey, dapat so hari ni korang bantu Tok pecahkan dekat sini 14, tak nak 14. Kita nak 15,000 hari ni. Hari ni kita nak 15,000. Okey, slow naikkan boleh. Share kita kalau boleh, jangan berhenti guys. Benda baik jangan berhenti share. Share lagi. Okey, sebelum kita berpindah ke next pair. Okey, jap. Edit. Goal review. Mapping on 23/7. Okay. Ready and alert. The price action. Allahu Allah, Allahu Allah, Rasulullah. Bagi Tok kemaskan dulu ni. Lepas ni kita akan mapping currency pula. Okay, settle. Okay. Currency USD Canada. Untuk gold ada soalan tak? Untuk gold ada soalan atau tidak? Sebelum kita berpindah kepada pair lain. Untuk gold ada soalan tak? Tok nak baca soalan sekarang. Silakan. Ada soalan atau tidak untuk gold? Alhamdulillah. Tak ada, belum ada lagi. Okey, yang lain. Yang lain ada soalan atau tidak? Bullish tu tunggu time frame berapa? Daily. Daily. Kalau daily close candle bullish, jangan sell lagi. Gold tu kalau reject juga support, dia akan ke mana? Dia akan naik atas balik lah. Kalau reject support ni, dia naik atas ni balik lah. Dia akan pimpong je. Pak. Macam tu je. Tapi kalau korang tanya Tok lah, personally lah, kalau korang tanya Tok lah, secara jujur, secara kasarnya, Tok nampak dia akan melakukan penurunan sebenarnya. Sebab apa? Sebab semua target dia dah kena. Target dia semua dah kena. Dia berkemungkinan untuk melakukan penurunan dahulu. Mungkin sampai sini guys. 1827. Ada juga kemungkinan untuk dia hit low baru dalam masa 1 tahun. Mungkin. Gold weekly tu kenapa tak marking V yang bawah tu? Baru marking lah. Tok dah marking lah V bawah ni tu. V bawah ni kan Tok marking. Yang ni kenapa Tok tak marking ni? Sebab yang ni dengan yang ni Tok lagi suka yang ni. Tok line tu marking weekly ke? Iya betul, marking weekly. Ni weekly guys. Okay, ni weekly. Sekejap
Tok, kalau mapping weekly kan cari A atau V, turun ke time dia buat benda yang sama sampai ke H1, H4. Ya betul. Tapi marking lebih kepada time frame daily dengan weekly saja. Sampai dekat time frame H4 awak tak perlu marking, awak just alert saja. Kenapa suka tu Tok? Sebab yang ni dia overlapping tau. Dia bahasa yang Tok pakai ialah overlapping. Bila dia overlapping ni, for me dia tak clear lah. For me dia bukan the right decision. For me dia bukan the right decision. Kalau kita marking yang ni, ini overlapping. Ada orang kata, Tok, ni QM. Ya, ni QM. Tapi Tok tak pakai QM. So, I don't trust that. Macam itulah bahasa mudah dia. Dia, apa nama kita panggil ni? Lain orang lain lah. Lain orang lain cara dia. Kalau orang yang trade SND, dia akan kata, okay Tok, ni ada QM. Quasimodo. Okay. Tapi for me, Tok tak pakai Quasimodo tu. So, my answer would be, tu akan makin SNR yang ni lah. Yang ni overlap. Dia overlapping. Tak nak. Dia overlapping. Faham tak? Ni dia bertindih-tindih. Dia patah kat sini, patah dekat sini. Macam tu. Tak kena tangkap ke memang ni? Tak. Alhamdulillah. Okay? Clear soalan ni? Bukan sentuh banyak kali. Bukan. Dia overlapping. Dia overlap. Contoh, kalau untuk marking yang ni saja, dia tak overlap. Nampak? Dia turun straight je sampai sini. Kalau untuk marking yang ni, ada yang ni, ada yang ini. Dia overlap. Zone FM tu 2 kali BO. Tak tahu tu, tak pakai zone M. Kenapa tak pakai? Winning rate tak power Bukan winning rate tak power. Sebab tu tak ada knowledge yang mendalam dekat benda tu. Faham tak? Bukan tu tak pakai sebab win rate dia tak power. Tidak. Macam tu cakap lah, kalau kita kejar win rate, benda ni senang je nak dapat win rate. Awak boleh dapat, saya tahu win rate 100%. Awak just kena win satu kali. Awak trade pun satu kali. Dapatlah win 100%. Simple. 100% win. Sebab you trade sekali je. Dan sekali tu. Dan sekali itulah dia win kan. Dapat win 100%. Kalau QM, dia bukan bercerita. Betul bukan kisah sangat pun pasal win rate ni. Pasal win rate ni sebenarnya tak ada efek apa-apa lah. Mengarut ni semua. Yang win rate lah. For me lah. Sebab apa? Kalau nak cerita pasal win rate, Tok punya teknik win rate tu lebih kepada 50 to 60% je. Based on my trade record, dekat dalam my forex funds and funded net, this is my average lah, average win rate. This is my average win rate. Tapi still kita boleh pass account prop firm. For me benda tu bukan satu isu. Macam itulah. Okay, ikut trend sahaja. Betul. Bukan ikut trend sebenarnya, dia ikut direction. Terpercaya kalau buka otak? Boleh, tak ada masalah. PM sahaja cucu tu. Okay, clear tak? Dah clear tak ada soalan berkenaan dengan goal ni? Kalau dah tak ada, yang belum join tu, pergi join channel 3 Gram tu. Video kita dah readykan dekat dalam ni. Tekan button follow sekarang. Yang belum follow, tekan button follow. Dah tekan button follow, pergi ke profile TikTok tu dengan pantas. Okay, pergi dekat, jangan sebut nama saya, Tommy. Pergi dekat profile TikTok tu. Terus tekan button full syllabus dengan Tok Usop dekat link 3 ni. Okay, nak kejar win rate running apa? Betul lah. So bagi Tok benda tu no point lah. Okay, so pergi dekat link 3 Tok ni. Dah tekan link 3 ni, terus tekan full syllabus dengan Tok. Mana full syllabus dengan Tok? Ni, full syllabus dengan Tok Usop. Satu kali. Okay, kita jumpa dekat dalam ni. Pembelajaran bermula dekat sini Tok dah post video yang terbaru dekat sini. Untuk mereka yang baru masuk lah, video part 1 kita dah bagi kat sini. Atas tu boleh triple drive tak tu? Nak triple drive. Yang ni memang triple drive, tapi dah pakai. Kenapa nak ambil lagi? This is triple drive, betul. Tapi dia dah pakai. Kenapa nak pakai lagi? Dah pakai dah. Triple drive ni dah pakai. Kenapa nak pakai lagi? Dia tak boleh jadi lagi sekali. Itu jadi affordable. Goal boleh buat sampai mana? Kalau tanya tu, kalau untuk market minggu depan, target kita area sini 1946, 1917. Last dia boleh pergi, kalau cerita pasal weekly punya movement lah, jauh lah. Mungkin sampai bawah ni dan sebagainya. Ini point-point POI ataupun point of view yang Tok nampak. Tapi korang jangan ambil buta-buta je kan. Apa yang Tok cakap ni bukannya semestinya betul. Tidak pun. Okay dah So harap dekat sini semua orang clear. Yang belum join, pergi join sekarang. Tok nak sambung pula kita punya pembelajaran untuk USD Canada mapping. Okay, USD Canada minggu lepas kita dah bagi mapping untuk buy. Betul? Ni contoh kenapa Tok tak suka. Kan tadi ada yang tanya kan, Tok kenapa Tok tak ambil yang tu? Siapa nak tengok kenapa Tok kata floating tu apa?
Siapa nak tengok kenapa Tok tak suka guna support yang tak berapa nak handsome tu? Sekejap, Tok nak tunjuk kat korang. Sabar, sebelum tu Tok nak pasang lampu dulu ni. Jadi kalau tiba-tiba terflash ke, korang nampak muka Tok ke, nampaklah handsome sikit. Tak adalah korang nampak. Gitu baru terang. Okey, baik. Okey. So minggu lepas, macam Tok bagi tahu lah, Tok tak suka guna yang overlap ni. Why? Kerana ni one of the reason. Korang tengok apa yang berlaku minggu lepas dekat USD Canada ni. Kalau kita pergi dekat time frame, kalau kita pergi dekat mapping minggu lepas yang Tok bagi, kita punya target ialah USD Canada kita nak buy. Ni ingat tak USD Canada ni kita nak buy. Okey, ini ialah USD Canada. Kita nak buy dekat zone mana ni? Dekat zone daily. Nampak tak ni? Okey, kita pergi dekat sini. Kan Tok marking zone macam ni, betul tak? Setuju Okey, ini ialah contoh zone yang overlap. Sebab tu Tok tak minat. Ni ialah contoh zone overlap. Kalau Tok marking support dekat sini, berapa banyak dia overlap? 1, 2, 2. Kalau Tok marking dekat sini, dia overlap dekat mana? 1, 2, 3, 4. 4 overlapping, guys. Okey, dia overlap dekat situ. Sebab tu kalau tanya Tok, paling best sebenarnya kita marking je terus zone SNR dekat sini. Tak payah marking yang overlap ni, tak payah. Sebab what happen is, kita punya direction betul. Direction kita betul, nampak? Kita target dia turun dulu ke zone support, and then dia going up. Straight away pergi ke TP kita. TP kita dekat mana ni? 13279. Okey, lagi 50 pip. Around here lah TP first kita dekat sini. Okay, the idea is dia akan naik sampai sini. This is the idea. Okay, the idea is here. Tapi bila dia turun tu, dia buat deep movement. Dan Tok cuma dapat 60 pip je saja lebih kurang. Dia buat deep movement, nampak dia turun sampai situ. Ni contoh-contoh kenapa Tok tak ambil overlapping tu. Tok kenapa tak ambil shadow? Gold suka shadow. Gold yes. Gold memang kita kena refine kita punya guna shadow. Maksudnya yang kurang overlap lebih bagus. Ya, betul. Kena ambil yang bukan fresh lah. Dia sebenarnya yang terbaru, yang latest. Ambil yang latest itu, jadikan dia sebagai reference. Yang terhampir, ambil yang kat sini dulu. Contoh kalau korang nak mapping, minggu lepas untuk USD Canada ni, Tok mapping menggunakan structure yang waktu tu CMP dekat sini, betul? Waktu tu CMP dekat sini. Tok guna structure yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tok guna yang ke-6. 6 ke belakang yang Tok jadikan dia sebagai zone. Which is tak bagus lah. Yang paling bagus ialah jika kita menggunakan zone yang terhampir saja. Contoh, support dekat sini saja cukup. Support ni kita dah dapat. Target pula resistance dia ke mana dia boleh naik. Dia boleh naik sampai atas ni. Itu sahaja. Lepas tu, pergi filter pula dekat time frame H4. Dekat H4 kita nampak dekat sini ada satu zone fresh. So, ini sahaja tempat-tempat yang kita kena mark. Sebenarnya, salam dari negeri sebelah tu. Waalaikumsalam. Okey, dapat tak idea dia dekat sini? So pelajaran minggu lepas ialah kurangkan ambil overlapping price. Kurangkan. Jangan selalu ambil. Okay. So dekat sini untuk USD Canada minggu depan, my expectation, my view, macam biasa mulakan dengan time frame weekly. So dekat time frame weekly, kalau korang tanya Tok, dia melakukan satu rejection candle, menandakan berkemungkinan akan berlakunya kenaikan. Dan Tok nampak setup ni boleh swing Saja nak bagi tahu. Kod-kod kaki swing ada dekat dalam ni. Setup ini berkemungkinan untuk swing sampai mana? Okay, jom kita tengok. Dia melakukan reaction dekat sini, zone A dekat sini, sebab apa? Okay, kita baca storyline dulu, one by one. Breakout V, target A dah sampai. So bila dah sampai, dia kena dekat A, dia mesti naik. Naik cari apa balik? Naik mesti cari V balik lah. Okay, naik mesti cari V balik. Okay, tapi dekat sini tak ada BOA. Tak ada BOA, kita tak boleh nak identify dia nak naik sampai V mana. Okay, so kita pergi dekat time frame daily. Bila kita pergi dekat time frame daily, kita terus dapat identify adanya breakout A dekat sini. So breakout A mesti cari V. Mana V paling hampir? V paling hampir kalau korang tanya Tok dekat sini. Tapi kalau yang kecil-kecil macam ni, baru berapa pip? Baru 50 pip. Kalau yang kecil-kecil macam ni untuk USD Canada, dia celah gigi je geng. Celah gigi je. So Tok tak akan ambil yang ni. Tok akan terus ambil yang jauh ni. Okay. Kita kalau nak tamak, biar tamak betul-betul. Okay, jangan tamak sikit-sikit. Tamak berapa tu? 50 pip. Tak berbaloi. Nak tamak, biar tamak betul-betul. Okay, so sekarang direction untuk USD Canada, kalau tanya Tok, pergerakan dia pergi ke mana? My expectation mungkin akan ada minor pullback dekat area sini.
Lepas tu akan straight away go atas. Macam tu. Mungkin lah kalau dia nak react pun dia akan draw block dekat sini. Yang kecil-kecil ni. Yang Tok tak marking tadi kan. Okay. Tapi still dia berbaloi untuk korang tunggu. Tok, setiap kata boleh swing jauh. Sampai mana TP maximum? Okay. Kat sini kita dah clear kan? Kita cari lagi dekat time frame weekly. Kalau time frame weekly, tempat yang Tok nampak ialah dekat sini. Dan last sekali tempat yang Tok nampak akan ada dekat sini. Tapi dia mungkin akan ambil masa beberapa bulan lah. Mungkin dalam sebulan ke 2 bulan setengah lebih kurang. Baru dia boleh naik ke atas. So lebih kurang perjalanan dia ni ada berapa pip lagi? 280. Busuk-busuk 150 pip. Tok, resistance dekat weekly ni kita kena alert tak? Okay. Jawapan dia kena alert, tapi Tok tak marking. Sebab apa? Sebab dia terlampau dekat. Bila terlampau dekat macam ni, Tok tak nak marking lah. Nanti dia mengganggu fikiran Tok. Cukup sekadar kita alert. Oh, dah sampai sini ni, aku kena alert. Sampai situ. Kalau ada confirmation, set BE rapat dekat korang punya buy korang tadi, set BE rapat, make sure BE, jangan tak BE. Sebab dia boleh je retrace 2-3 kali dekat dalam zone yang sama. Okay, dia boleh jadi macam mana? Kalau tanya Tok lah from my view, dia boleh jadi macam ni. Dia boleh turun balik ke sini, main-main balik, celup lagi sekali, naik balik, baru dia fly balik. From my view lah. Tapi kalau dekat based on cerita time frame daily, penceritaannya dah tak banyak sebab sudah berlakunya satu storyline baru, iaitu BOA dekat sini. Pullback sikit, main sideways sikit, sub sikit, pullback sikit, naik terus. Itu yang Tok nampak lah. Masuk direction ke atas tu, macam mana nak tahu direction tu ke atas tu fail? Dia mesti buat direction ke bawah balik. Untuk mengetahui direction ke atas sudah batal, dia mesti berlaku satu direction ke bawah. Permulaan direction ke bawah menandakan direction buy sudah terbatal. Simple. Esok masuk buy lah. Masuk buy dalam keadaan adanya confirmation. Hadir master. Terima kasih Subi. Okey, dapat ke dapat? Ini contoh contoh mapping yang Tok rasa bagi Tok berkualiti lah untuk kita kongsikan. Dan Tok akan screenshot ini, hantar dekat dalam channel Telegram Tok seperti biasa. Tapi kita perkemaskan dulu zone kita. Okey, tukar candlestick. Korang kan tak boleh tengok kalau tak ada candlestick. Ya betul. Di Canada target plan senyum gitu. Okay, kita save and then Tok akan hantar dekat dalam channel Telegram tu. As usual, I will send here USD Canada trading plan. Letak api-api sikit. Besok edit USD Canada trading plan. Kejap guys, kejap. Korang jangan komen lagi. Waktu tu tengah menulis ni, korang janganlah komen. Memang tu tak baca. Sekejap lagi korang marah. Let lu. Reschedule besok. Okay, selesai. Okay guys, yang belum follow tu, tekan button follow sekarang. Sambil-sambil tu korang boleh share dulu. And then korang tap screen. Yang belum follow, tekan button follow sekarang dengan pantas. Dah tekan button follow, pergi dekat profile TikTok tu. Laju. Tok bagi korang masa 3 minit. Cukupkan dekat tu 50k like. Pergi dekat link tree ni, tekan link tree ni. Video untuk gold punya review kita dah bagi. USD Canada kita dah bagi. Pergi dekat full syllabus dengan Tok Usop. Tekan join. Make sure belajar dulu video pertama dekat mana. Korang scroll atas sikit je. Korang scroll atas sikit saja. Sekejap, ni Tok delete dululah. Delete for everyone. Ni, korang scroll atas sikit saja, korang akan dapat kat sini. Okay. Tak boleh Hana. Bukan besok pagi. Bukan Tok tak nak hantar malam ni. Kalau Tok hantar malam ni, besok pagi korang nak trade, silap-silap besok pagi korang dah ada entry. Subuh tu korang tunggu. Tok, saya memang bangun pukul 5 sebab nak entry je Tok. Kalau ada yang macam tu, Tok jangan lupa kat grup saya. Abang Lan forward je Abang Lan. Forward je. Forward terus je. Nanti Tok bagi, tolong forward terus. Okay.
So pergi join sekarang. Pecahkan dekat Tok 15,000 hari ni guys. 15,000. Tok guna iPad ke tu? Iya. Lagi sikit guys. Lagi 48 orang. Pantas. Okay, kalau korang nak tahu, Abang Lan ni antara apprentice yang terbaik. Kaki full margin, time frame M15. Ni korang semua boleh follow dia Boleh follow ni. Siapa nak ada nak betulkan kereta ke dekat area Selangor, jangan malu, jangan segan, boleh PM Abang Lan. InsyaAllah dia boleh bagi harga terbaik Abang Lan Tok, besok tengah hari banyak news high impact UR dan JPP. Ya, betul. Sebab tu malam tadi kita dah mapping berkenaan dengan UR dekat dalam Zoom. Apa malu bang. Okay. Tok, ada tak currency yang respect SNR macam gold? Dia macam ni cerita dia. Semua currency respect SNR dan semua pair respect SNR. Persoalannya SNR time frame berapa, SNR tu boleh hold atau tidak, itu je persoalannya. In term of respect, semua currency dan apa-apa pair lah respect SNR. Kalau kita mapping dekat bursa saham Malaysia pun, dia respect SNR. Persoalan dia macam tu katalah, SNR yang mana yang kita boleh hold? Gitu. Dapat tak idea dia? Guys, macam Tok katalah, kita punya light tak jalan ni. Tok nak 50k. 50k dalam masa yang sama korang okay, Tok nampak satu pair yang seterusnya ialah AUD JPY. Okay, pair yang seterusnya. Tapi sebelum Tok mulakan analisa AUD JPY ini, bantu Tok pecahkan 50k light. 50k light. Lepas tu Tok nak 300 share. 300 share. Workshop dekat mana? Abang Lan dekat Puchong rasanya. Bukan. Itu tak ingat lah dekat mana. Tapi Tok pernah lah pergi sekali. Sebab member nak ketuk sekali kan. Okay, share cukupkan 300. Like cukupkan 50k. Dah tekan button follow, terus tekan gambar rajah one by one sekarang. Pergi dekat gambar rajah Tok ni, tekan link tree Tok dengan pantas. Dah tekan link tree ni, terus tekan button full syllabus dengan Tok. Pap satu kali. Join dalam ni, jangan scroll lama-lama. Tekan join, scroll atas sikit, nampak satu video. Hari ni Tok akan hantar video yang kedua. Perlu tak Tok hantar video kedua sekarang? Perlu atau tidak? Kalau perlu, tekan satu. Tok akan hantar video kedua sekarang. Okay? Perlu atau tidak Tok hantar video kedua sekarang? Okey, Tok hantar video kedua sekarang. Sebelum kita mulakan kita punya mapping AUD JPY untuk next week, cukupkan 300 Tok hantar video kedua sekarang. Kekata cat apa? Okey, video kedua sudah dihantar. Tok tunggu korang dekat dalam channel Telegram. New JPY strong. Betul ke pemahaman Fantasy ni Tok? New JPY strong, pair JPY akan fly. USD akan jalan. Salah. Kalau JPY strong, pair XXX JPY akan junam. XXX USD tak akan ada apa-apa efek. Alhamdulillah. Tok, kalau sudah cari confirmation dan entry bagi ni time berapa? Okey, nungguin ya. Okey, nungguin ya. Macam nak panggil nama dia ni? Nungguin ya. Nungguin ya. Awak untuk dapat menjawab soalan awak tu, sebenarnya video yang Tok akan dah hantar ni semua dah lengkap semua. Awak nak entry dekat mana, time frame berapa, respect time frame ni, kena guna time frame apa, semua Tok dah ajar. Tapi awak punya pasal, Tok tahu hari ni ramai yang baru lagi dekat dalam ni. Jadi Tok akan terangkan secara kasar. Boleh? Tok terangkan secara surface. Nak detail ada dekat dalam channel Telegram Tok. Mulakan dengan video pertama ini. Tok, saya tak jumpa video ni Tok. Semuanya ada di pin message Tok. Korang boleh tekan pin message ni. Lengkap A to Z video yang korang perlu dapatkan. Dapat? Okey.
Tok terangkan secara asas tentang apa yang ditanya. Okey, untuk menjawab soalan nungguin ya, untuk menjawab soalan dia nungguin ya, kalau dia sudah respect SNR time frame weekly ataupun daily, yang Tok ajar tidak termasuk dengan weekly. Tok ajar cuma berada dekat daily. Dan jika dia sudah melakukan respect di time frame daily, bermakna zone itu merupakan zone yang valid. Zone yang valid apa pula by definition? Zone yang valid bermaksud daily ada confirmation di time frame H4. Dalam zone daily berlakunya confirmation di time frame H4. Selepas berlakunya confirmation di time frame H4, kita perlu cari entry dekat mana? Entry kita berada di time frame H1. Ketuk, kenapa entry dekat time frame H1 tu? Sebab kita nak kecilkan risk kita. Risk. Kalau kita hanya menggunakan zone time frame H4, berkemungkinan SL kita 50 ke 60 pip. Tapi jika kita guna zone time frame H1, SL kita boleh kecilkan kepada 25 ke 35 pip. Okey, ini yang pertama. Lagi satu, kenapa reason dia Tok kata entry dekat time frame H1 yang terbaik jika kita menggunakan zone time frame daily? Ini disebabkan oleh jarak floating kita juga akan berkurang. Kalau kita menggunakan time frame H4, kemungkinan floating hours kita up to 12 hours. Tapi kalau kita guna time frame H1, mungkin floating kita cuma 3 jam. 3 jam floating ni apa? 3 jam untuk korang tunggu dia biru. Korang kan ada masalah. Kita bukan korang. Kita kan ada masalah. Bila kita buka chart je, kita nak entry. Bila kita dah entry je, kita tak nak tinggalkan chart. Ibarat chart itulah segala-galanya. Tapi pada hakikatnya, trading ini, trading ini ialah time freedom. Yang kita kejar yang pertama ialah time freedom. Time freedom guys. Time freedom. Kenapa Tok kata time freedom? Dengar ni ini sekadar teguran untuk semua orang. Time freedom. Dalam ni 271 orang ni ada mak orang, ada isteri orang, ada ayah kepada anak-anak, mungkin ada abang kepada adik-adik. Korang ada tanggungjawab masing-masing. Okey? Dan tujuan utama korang berada dekat dalam bidang ini berkemungkinan ialah untuk membantu keluarga dan menambah side income. Tapi jika korang tidak ada masa untuk bersama dengan yang tersayang, apakah sebenarnya yang korang cari dekat dalam trading ni? Trading ini boleh memusnahkan. Gitu. Trading ini boleh memusnahkan. Jadi korang kena faham dulu apa yang korang cari. Okey? Tok boleh ulang balik jawapan nungguin tadi. Saya pergi toilet tadi. Okey, soalan dia tadi, dia tanya kalau zone tu dah respect dekat weekly atau daily, kita nak guna SNR, kita nak tunggu, kita nak entry dekat mana? Kalau tanya Tok, jawapan dia, Tok tak ajar yang weekly. Yang weekly Tok tak ada ajar lagi. Tapi Tok ajar kita gunakan basic ataupun asas entry kita daily H4 H1. Kenapa kita guna macam tu? Supaya kita boleh kecilkan SL kita yang berkemungkinan daripada 50 pips pergi ke 20 ke 35 pip saja. So kalau awak nak jot down Janet, awak just jot down apa yang Tok ajar dekat dalam channel Telegram Tok saja. Ni dekat sini ni kan Tok ada ajar kan? Dekat pin message ni kan Tok dah ajar semua lengkap A to Z. Awak just jot down dekat sini saja. Itu je jawapan dia. Faham? Okey, dapat. Boleh tak kita mulakan mapping untuk apa nama pair ni? AUD JPY. Boleh atau tidak? Sambunglah ayat tadi tu. Tujuan trading ini untuk apa? Tujuan trading ini untuk kita ada masa bersama yang tersayang. Okay. Kalau dia, macam mana nak cakap guys? Lain orang lain tujuan dia dekat dalam trading ni. Lain orang lain tujuan dia dalam trading ni. Kalau korang tanya tu, tujuan yang paling mahal kalau Tok masuk bidang trading ni ialah Tok nak bersama dengan semua yang tersayang. Gitu. Kalau kita masih ada lagi mak ayah, kita nak berbakti dengan mereka. Gitu. Itu. Kalau kita ada anak, kita nak bagi anak kita perhatian yang terbaik. Itu. Tapi kalau korang dah entry, tak nak tinggal chart, tak sanggup sampai mengabaikan mereka-mereka yang tersayang, apa nilai trading ni sebenarnya? Macam tu lah maksud tu. Macam tu lah. Okay? Macam tu. So korang renung-renungkan lah. Benda ni Tok pernah kupas dulu. Panjang dah Tok kupas. Harap-harap korang ingat. Okay, dah. Sambung balik.
Untuk AUDJPY, macam biasa kita pergi dekat time frame weekly dulu. Penceritaan dia bermula dengan apa? Okay, from my view lah from my view, ada dua kemungkinan. Kalau case macam ni, kita tak boleh guna dah time frame weekly. Kita guna time frame monthly. Tengok apa cerita dia. Oh, wow. Okay, time frame monthly bercerita begini. Time frame monthly dia bermula dengan BOA. Time frame monthly bermula dengan BOA dekat sini, guys. Sekejap, untuk zoom lah. Okay, time frame monthly dia bermula dengan BOA. BOA dekat sini. BOA mesti cari V. V yang mana? V yang paling hampir dekat sekitar sini, which is dah kena. So kita tak nak ambil lah. Kita tak nak ambil benda ni. Kita ambil yang atas ni terus. Kita ambil A. Sebab apa tu ambil yang ni? Sebab dia dah rapat. Dah selesai. So kita marking direction. Direction kita tahu dia, kalau tanya Tok lah, sekarang Tok cuma akan marking macam ni je. 1 2 atas sekali cukup. Dah. Atas ni akan jadi TP maximum. TP maximum lah untuk swing. BOA tu apa? Breakout A, breakout resistance. Okay. So ini adalah TP maximum kita untuk AUDJPY. For the time being, this is our maximum TP. Lebih kurang lagi 500 pip. Okay, next kita pergi dekat time frame weekly untuk kita filter what is this situation now. Kita tahu price tengah naik, tapi kita kena study kenapa dia naik. Dia naik sebab dia dah react dengan A yang terhampir. Kat sini dah kena. Betul? Dah kena. Okay, BOV, baca storyline satu-satu. BOV, tak nak, kejap. BOV, okay, mesti cari A. So dah kena A dekat situ. So price naik balik. So naik, dia mesti mati dekat mana? Dia mesti mati dekat V. So kalau tanya Tok tak akan marking yang ini. Tok akan marking terus yang atas ni. So kenaikan ini berkemungkinan sampai atas ni. Simple. Boleh tak dia nak respect dekat sini? Jawapan dia boleh. Tu je jawapan dia. Pergi dekat daily, apa yang kita nampak? Tok nampak dekat daily ada BOA pula. Just dapatkan BOA. Automatic kita dah dapat zone untuk kita entry. So planning untuk AUDJPY ialah borak panjang-panjang kan? Nak buy je jawapan dia. Last kali nak buy. Planning dia macam ni. Selesai. Easy. Tok, boleh tak dia terbatal tu untuk jadikan buy? Boleh apabila dekat sini dia tak berlaku apa-apa reaction dan dia akan buat breakout sell dekat sini. Bila dia buat breakout sell dekat daily, automatic setup ni jadi setup sell. Sell sampai mana? Berkemungkinan boleh sampai sini. Tapi untuk hari ini, penceritaan hari ini, cerita dia kita nak cari buy. Simple. XAU AUSD tu baru join. Tok dah cerita dekat dalam channel Telegram tu. Pergi tekan button ni. Tekan gambar rajah ni, tekan link 3 dekat situ, tekan button join full syllabus dengan tu. SL letak macam mana kalau dekat zone tu? Okey, SL. Bila kita bercerita tentang SL, korang kena faham. SL placement ini atas lain-lain orang punya method. Kalau tanya tu, apa yang tu akan tunggu? Benda pertama tu akan tunggu ialah tu akan tunggu dia retrace dulu masuk dalam ni. Dah retrace, apa yang tu akan tunggu? Tu akan tunggu berlakunya confirmation ataupun form of structure. Okey, dua ni. Tu akan tunggu benda ni. Dah ada benda ni, baru kita decide untuk entry. Entry SL dekat mana? SL bawah structure kita punya entry. So, bila Tok bagi zone macam ni, tidak bermaksud korang kena entry dalam zone dan SL korang kena dekat bawah ni. Tidak. Okay, korang still kena tunggu dia pull back. Tunggu decision korang bila korang rasa boleh entry. Penceritaan hari ni mungkin berubah ikut CMP. Tepat sekali. Kalau besok tiba-tiba ada gap 200 pip, automatic mapping hari ni semua terbatal. Kalau hari ni Tok dah cerita panjang lebar, tiba-tiba besok kita buka chart, ada ada gap sejauh 50 pip lah. Tak payah jauh, 50 pip. Automatic mapping hari ni terbatal. So kalau korang tanya, ini antara pair yang Tok boleh kongsikan sebab Tok nampak peluang yang jelas. So Tok akan screenshot dan Tok akan kongsikan. Sekejap To plan, wait for reaction. Invalid if BO sell D1. Subhanallah, alhamdulillah.
Okey, yang belum follow tu, tekan button follow sekarang. Tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, pergi ke profile TikTok tu. Cepat. Peristiwa tak disangka, EG War kan? Tak tahu. Valid ni nice. Okey, pergi tekan button follow. Pergi dekat profile TikTok tu. Benda ni tu akan share dekat dalam channel Telegram tu. Pergi dekat link tree ni Tekan link tree tu ni, terus tekan full syllabus dengan Tok Usop. Tok, saya nak belajar A to Z. Dekat mana saya kena belajar? Tekan full syllabus. Tok, saya dah ada asas SNR. Saya nak perkemaskan. Tekan belajar dengan Pak Din. Simple. Tekan full syllabus dengan Tok. Tekan button join dekat bawah ni, dia akan sampai dekat sini. Ini ialah video kedua. Tok, mana video pertama ni, Tok? Video pertama, scroll atas sikit, automatic jumpa. Okey, sampai sini dapat. Cukupkan dekat Tok sekarang. Sekarang dah berapa dah? Cukupkan dekat Tok 14,999. Bersama saya lagi lah dalam rancangan 999. Okey. Ini ialah mapping yang Tok dah bagi dekat dalam channel. Dan kita akan release besok. Sebab ini ialah schedule message, guys. Ini ialah schedule message. Korang boleh nampak ini ialah schedule message. Tok kena alihkan sikit posisi tu sebab telefon tidak mengizinkan. Dia perlu di-charge. Dia perlu di-charge. Macam mengganggu kat situ. Kita tarik dia ke sini sikit. Kita boleh tarik iPad ni sini sikit. Gitu. Tok nak join 80 pips sehari. Yang nak join 80 pips per day, 80 pips every day, korang boleh PM cucu Tok dekat atas ni, guys. PM cucu Tok dekat atas ni. Nampak tak ada cucu Tok ni kan? Korang PM. Kalau korang join dalam ni, ada cerita apa, guys, dekat dalam ni? Kita akan bagi target every day. Win pips kita minimum 80 pips. Dapat lebih, rezeki lah. Tu yang pertama. Consistently we try to give our best untuk dapat winning 80 pips. Tak ada win rate tak ada win rate. Tu yang pertama. Yang kedua, korang ada group support untuk berborak. Dan kita akan ada Zoom every weekend. Every week akan ada Zoom. Tok, berat berapa? Apa punya soalan? Tanya berat orang pula. Tak berat, tak ringan. Hoi Tok, tak. Hoi Tok, tak. Oi, tak faham. Okay, kita dah bagi Zoom. Cukup 800 dekat dalam ni. Kita akan pecahkan. Kita akan bagi e-buku teks yang bernilai 10k US dollar. Tok, candle reject kek yang mana? Okay, candle reject, Tok ada satu falsafah ataupun filosofi lah yang Tok kutip daripada cikgu-cikgu. Okay, kalau kita nak menggunakan rejection candle, korang kena faham rejection candle ni apa. Rejection candle by definition untuk Tok ialah shadownya lebih panjang. Shadow lebih panjang dari body. This is my definition of rejection candle. Buku teks tak release lagi ke Tok? Tak, belum. Jangan minum ais pagi tu. Alamak, tapi Tok suka. Pernah tak ex Tok skodeng dalam ni? Wallahu a'lam bissawab. Tak pernah. Tak apa ni, tak ni. Kalau nak cerita ex Tok seorang je. Tu pun dah kahwin. Benda cerita pasal. Guys, jangan tanya soalan pelik-pelik, guys. Jangan tanya soalan pelik-pelik. Aduh, hai. Okay? Kita sambung lagi boleh? Kita sambung lagi. Okay, next pair. Tergagap Tok menjawab. Tok, kenapa ada gap terbatal Tok? Walaupun sedikit Tok. Tidak. Dah MC ke belum ni? Alhamdulillah. MC pula. Kalau ada gap, bermaksud zone itu berkemungkinan dah tak valid. Kita kena refine balik. Sebab gap dalam kata lain, dia sebenarnya ialah breakout. Okay, gap ialah breakout yang tidak nyata sebenarnya. Okay, bila berlaku gap atas ataupun bawah zone kita, itu bermaksud breakout yang tidak nyata. Tok dah PM cucu Tok. Okay, dah PM, nanti tak apa, nanti kita reply. Okay, yang penting korang join dulu. Dapatkan ni, kita dah hantar video. Guys, Tok lupa lagi. Sekejap, bagi Tok ni, nanti Tok terlupa, guys. Tok perlukan lagi 2 pair untuk kita discuss. Hanya seorang. Sekejap saja terjadi di dunia ini. Okay, next pair guys, next pair.
Tok jangan lupa pakai gigi tu. Euro AUD. Euro AUD bukan kita dah cerita ke semalam dekat dalam ni? Dekat dalam Zoom. Euro AUD. Okay, kalau tanya tu untuk Euro AUD, my plan ialah untuk buy setup bermula dengan weekly punya cerita. Weekly punya cerita, oh ni lain ni. Okay, tapi tak apa. Weekly punya cerita adanya breakout A dekat sini menandakan harga mempunyai momentum untuk meneruskan kenaikan. So nak naik sampai mana? Berkemungkinan naik sampai A yang ini. Tapi A yang ni macam biasalah, Tok kata dekat sangat. So kita tak nak ambil yang ini, kita terus ambil V yang ujung ni. Oh tak boleh. Ambil A terus atas ni. A yang jauh. Okay, ni Tok punya planning lah. Okay, so lebih kurang lagi 300 pip. Okay, pergi dekat daily untuk kita analisa yang terhampir. Ada dua situation dekat sini. Ada satu trend line dekat sini. Berkemungkinan berlakunya pullback. So kalau pullback dia sampai mana? Dia boleh bersampai sini. Ini di korang punya risk korang sampai sini. Okay, and then baru dia boleh going up. Tu yang pertama. Ataupun dia boleh sampai sini sahaja, baru dia boleh going up. Next, pergi dekat time frame H4. Zone yang ini kita boleh refine, jadikan dia sebagai zone. Semalam ada dekat dalam Zoom, Tok kata boleh marking dekat zone ini untuk korang dapatkan entry buy yang awal. Betul, tak salah. Tapi kalau korang tanya tu, ini lebih kepada pivot zone lah. Yang Tok nampak sekarang ni, ini lebih kepada pivot zone. Dia decision point. Kalau dia breakout yang ni, kita cari sell dulu. Kalau dia react dekat sini, kita tekan buy. Simple. Okay. Kita tengok trade gold. Gold paling banyak yang merah. Allah. Okay. So untuk Euro AUD macam ni planning dia. Dia tak berapa cantik, jadi Tok takkan kongsi yang ni. Lain? Tok ada yang ada orang request last kali nanti buat USD MYR. Lain guys, lain. NZD USD Tok rasa ada pair yang ada yang cantik. Oh yes, betul. NZD USD Tok nampak ada satu peluang yang cantik untuk kita entry. Alhamdulillah. Oil Tok try. Okay, kejap lagi oil. Kita pergi dekat daily ni dulu. NZD USD. Okay guys, ini ialah NZD USD. Peminat NZD USD sila alert. Okay, NZD US dollar. Tu apa maksud pivot zone? Pivot zone ini bermaksud a decision point. Dia ialah decision point. Pivot ialah decision point. Bahasa mudah lah, bahasa yang orang selalu pakai ialah strong SNR, pivot. Okay, dia middle. Kalau break atas, buy, break bawah, sell. Simple, itu pivot point. Okay, dapat Okay, pergi dekat NZD USD. Tok nampak apa? Planning dia. Planning yang semalam kita dah bincangkan. Kalau saya ingat Tok, kalau tak silap Tok, yang mapping ini ialah Azizi semalam. Pergi dekat weekly, kita nampak price sedang melakukan penurunan yang begitu dalam. So penurunan ini mesti mati dekat mana? Alert dulu. Penurunan mesti mati dekat zone support. So mana zone support? Support terdekat ialah dekat sini. Tapi jika dia terlampau dekat macam ni, macam biasalah Tok tak marking yang ni, Tok akan marking yang bawah ni. Tapi boleh tak kita nak marking yang ni juga? Boleh, tak ada masalah. Tinggalkan sahaja. No problem. It's not a big issue. Okay, selesai satu problem. Pergi dekat time frame daily. Bila pergi dekat time frame daily, kita nampak price sedang melakukan penurunan tanpa apa-apa reaction untuk naik ke atas. Dalam kata lain, momentum menurun masih lagi kuat. Dan kalau tanya tu, from my view, kita akan fokus untuk sell dahulu kerana ini ialah breakout yang terhampir. Walaupun dia berada dekat dalam zone support, fokus utama tu untuk jauh, kita akan fokus dulu untuk sell. So planning untuk pair NZD USD ialah kita akan tekan sell sampai mana? Berkemungkinan besar sampai sini. Sampai trend line ni. So kita tunggu dia pull back sikit. Kita cari sell sampai sini. And then kalau dia breakout, apa kita buat? Kita hold saja lagi. Itu. Ini planning dia. Dapat? Dapat ke dapat? Okey, yang dapat tekan satu. Okey, dapat tekan satu guys. Okey, dapat tekan satu Okey, baik, mantap. So selesai satu masalah. So yang ni mapping ni cantik, jadi itu akan perkemaskan dan kita akan kongsi.
Tok akan memperkemaskannya dan akan kongsi. Dengan tak cantik lah. Izinkan ku bertaubat. Yang sama Tok akan share dekat dalam channel 3 Ram Tok. Mana yang belum follow, tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, nak kena buat apa guys? Pergi ke profile TikTok Tok terus. Okay, tekan button follow sekarang. Tok bagi korang masa 2 minit untuk tekan button follow. Terus tekan gambar rajah ni. Dah tekan gambar rajah ni, tekan full syllabus. Tekan link 3 ni dulu. Tekan link 3 Tok ni. Dah tekan. Okay, dah tekan. Terus tekan full syllabus dengan Tok Usop. Pap, satu kali. Dah tekan button join. Video, gambar, trading plan akan dihantar besok seawal jam 8.30 pagi. Tok akan setting balik, Tok akan hantar seawal 8.30 pagi. Jadi, yang belum follow, tekan button follow. Belajar dulu, start dengan video part 1. Korang masuk-masuk dalam channel 3 Ram tu, korang akan sampai sini dulu tau. Okay, dekat sini ialah video education untuk SNR. Korang yang tak tahu lagi SNR ni apa, korang study dekat sini. Okay, yang dah tahu nak tambah baik, korang mula dengan video part 1. Part 1, lepas tu pergi dekat part 2. Okay, hari ni Tok akan tinggalkan channel Tok dengan video ni dulu. Dah selesai. Yo boy DK, goal Tok. Goal kita dah record. Ni, goal dah siap dah. Ni, nampak? Goal review. Kita dah hantar. Tapi kita punya schedule bila? Besok jam 9. Okay, kita dah schedule. Pecahkan dekat Tok atas ni sekarang. 14,999. Dengan pantas. Go, 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 Power Rangers. Okay, cepat-cepat. Sebelum kita berpindah kepada pair yang seterusnya. Sementara tu, Tok nak adjust kasih cantik macam biasa. AUD, bukan. NZD USD. NZD USD. Trading plan. Okay, selesai. Okay, oil, minyak, ping pang pung pang pang GG place. Okay, minyak. Brand. Okay, kita akan analisa. Wow. Okay, buat mereka yang follow analisa tu, yang daripada bawah ni dah running berapa pip ni? Lebih kurang 900 pip. So, untuk perjalanan minggu hadapan, oil. Siapa peminat-peminat oil? Cuba nak tengok sikit. Ramai tak peminat-peminat? Oh, ya Allah. Okay, pecahkan dekat Tok lepas ni. 15, 20. Lagi 18 orang. Peminat-peminat oil. Trade oil minimum berapa ya? Kalau tanya Tok, modal tak kencang, jangan trade oil. Sebab lot sizing kena tengok. Contract size dia korang kena alert. Happy 15k, thank you. Tok patut buat giveaway ke hari ni? Tok patut buat giveaway ke hari ni? Patut atau tidak kita buat quiz hari ini? Tak patut. Okey, Hana kata tak patut. Okey, Tok baca ada orang kata tak. Jadi kita takkan dia. Tok, susah tak nak lepas phase 1 dengan phase 2 account prop? Kalau tanya Tok, jika cara awak betul, benda tu senang je. Percayalah Tok cakap. Tok pernah try account prop. Bila dengan cara yang salah, Tok hold 3 bulan guys. 3 bulan phase 1. Sangkut dekat berapa persen? Sangkut dekat 6%, 7%. Lagi 3% nak pass phase 1. 3 bulan Tok sangkut. Last kali apa yang Tok buat? Tok MC kan je account tu. Jujur Tok cerita ni. Tok cerita jujur. Last kali Tok MC kan sahaja account tu. Tak buat live trade ke Tok? Tak. Minta maaf, sini bukan tempat live trade. Okay. Live trade, signal berbayar bukan dekat sini. Minta maaf bukan nak kata apa, tapi memang Tok tak buat benda-benda tu. Zaman Tok dah habis. Zaman Tok nak buat live trade, zaman Tok nak bagi signal berbayar, semua dah habis.
Okay, so berbalik kepada prop firm tadi, Tok mengambil masa 3 bulan dan tersangkut jika caranya salah. Tapi dengan cara yang betul, Tok pas Alhamdulillah phase 1 dengan phase 2 kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Okay. Bericing ice cube. Air Latte Farm Fresh. Okay. Itulah cerita prop firm. Ini kali pertama Tok rasa, contoh, ingat kan mula-mula 3 bulan kan hold. Lepas tu Tok try lagi sekali dengan cara yang betul. Alhamdulillah 3 minggu kurang lebih dah dapat akaun real. Tok rasa macam betul ke cara aku ni? Tok try guna cara yang sama dekat second account. Alhamdulillah juga kurang lebih 3 minggu lepas akaun kedua. Gitu. So itu cara dia. Jadi kalau tanya Tok, prop firm ni mudah atau susah? Dia mudah dengan cara yang betul. Tok, Zah tak lepas lagi face ni. Tolong doakan. InsyaAllah Zah, sikit lagi lepas dah tu. Tapi lain orang lain cara guys. Ada orang dia masuk prop firm, dia suka layer. Style Tok, satu entry satu layer sahaja. Memang single layer sahaja. Tu cara Tok. Yang baru follow Tok, make sure korang tekan gambar rajah ni, terus pergi dekat channel T-Geram Tok. Okay, dan tekan button full syllabus dengan Tok. Tekan full syllabus dengan Tok. Okay, Eurocat baik lagi. Tekan full syllabus dengan Tok Usup. Tekan button join. Sampai dalam ni ada video education. Tapi nampak tak part tu? Ingat, dua tak akan ada jika tiadanya satu. Pergi scroll atas sikit, mula belajar dekat sini. Boleh? Tok tunggu korang untuk study dalam ni tau. Okay, ada soalan, jangan malu, jangan segan. Pergi PM cucu Tok. Bantu Tok guys, pecahkan dekat sini 15,020. 15,020. Let's go. 15,020. Minggu ni, hari ni hari Ahad guys. Korang spend masa 2 jam je belajar untuk diri korang. Korang belajar dengan hari ni, belajar dengan Tok ni bukan untuk Tok belajar untuk diri sendiri. Untuk kemajuan diri sendiri. Macam apa nama kita panggil ni? Apa yang politik tu kita panggil? Manifesto. Macam manifesto politik. WTI Tok mapping. Okay, ayu mulai. Okay, untuk apa nama binatang ni? Brand ataupun oil. Kita mula dengan time frame weekly. Macam biasa, kita tengok. Time frame weekly jelas menunjukkan harga sedang menuju ke atas. Korang jangan tipu Okay, semua orang nampak dekat dalam ni ada 237 mata memandang WTI. Ini time frame weekly. Semua orang setuju. Kalau ada yang nampak lain, ada yang nampak lain, bagi tahu. Semua orang tengah nampak CMP sedang menuju ke atas. Ada tak yang nampak dia tengah turun? Semua orang dalam ni 230 mata memandang dia sedang menaik. Setuju atau tidak? Setuju tekan 1 dengan tu. Kalau kelas bayar tak terbayar Tok ni punya bagus ni. Alhamdulillah, terima kasih Fuad. Jangan puji tinggi-tinggi. Takut rasa ujub dalam hati. Takut tu penyakit tu. Terbalik handphone dia turun tu. Okey. Okey, sambung balik. Bila price tengah naik, tujuan dia kena cari apa? Mesti cari resistance atas. Simple. Ini tujuan untuk oil sekarang. Boleh tak tiba-tiba dia turun sampai sini? Tak logik. Jadi dalam kata lain, apa yang Tok nak tekankan dekat sini, kita dah tahu dah tujuan brand ni nak buat apa. Tujuan brand ini untuk apa? Untuk kita tekan apa? Tolong komen guys. Komen. Tekan apa? Guys, share kita ni kan, boleh tak pecahkan 400 share? Boleh tak? Try lah, try test tengok jadi tak? Try test, tengok share, dapatkan 400. Boleh dapat tak? Kita nak tekan buy. So kita nak tekan buy dekat mana? Tok, kalau kita marking zone breakout A dekat weekly, dekat sini jauh tu. Boleh sampai ke? Boleh. Cuma bila kita tak tahulah. Bila dia nak sampai, kita tak tahu. Jadi kita marking sahaja, just untuk kita alert. Kita tahu ini ialah BOA weekly, ini ialah target ataupun direction untuk weekly punya movement. Selesai satu bahagian. Pergi dekat time frame daily pula. Daily punya cerita dekat CMP. Ingat, kita nak trade bukan dekat sini. Kita nak trade dekat current market. Kita akan marking zone SNR terhampir. Simple. Automatic dekat sini kita dah ada direction ataupun kita dah ada POI untuk kita entry buy.
So dalam kata lain, kalau nak buy dekat mana? Buy dekat dalam zone ni. Target dekat mana? Target maksimum sini. Ini target maksimum. Tok, kalau target maksimum dekat sini, dekat sini. Kalau target minimum dekat mana? Target minimum yang paling hampir sudahlah. 1, 2, cukup lah. Jangan tamak. Ini maksimum, ini minimum, ini minimum. Time frame apa ni Tok? Time frame daily. Tok, tapi kenapa Tok mapping time frame daily? Bila price nak sampai? Saya ni dah lah kaki monitor Tok. Kejap-kejap nak monitor, kejap-kejap nak monitor. Macam mana saya nak tekan ni Tok? Zone tu zone time frame daily. Lama sangatlah saya nak tunggu. Simple. Kalau rasa lama, awak filter lagi sampai H4. Ni Tok benarkan untuk filter sampai zone H4. Tak ada masalah. So dekat zone H4 kita boleh filter. Ada 2 zone yang terhampir. Satu dekat sini. Satu lagi Tok akan ambil yang bawah ni. Cukup. Tok, time frame H4 pun lama Tok saya nak kena tunggu. Lama Tok saya nak kena tunggu time frame H4. Kalau 3 batang Tok, dah 12 jam saya kena tunggu Tok. Apa saya kena buat? Awak tak payah buat apa-apa, awak tunggu je. Tunggulah kalau 12 jam, 13 jam, 14 jam, tunggu. Sementara awak tunggu, jangan awak hadap chart tu. Awak hadap chart tu, price tu bukan nak gerak ikut awak. Tidak. Awak pergilah buat kerja lain dulu. Okey? Nasihat Tok simple sahaja. Bila awak nak trading, ingat balik Tok cakap, asal tujuan awak masuk bidang trading ni sebab apa? Kalau tanya Tok, asal tujuan Tok mula-mula nak adakan financial freedom. Tapi Tok tahu, bukan Tok tahulah. Selepas beberapa tahun, Tok dapat tahu, financial freedom ni bukan segala-galanya. Financial freedom ini datang jika awak ada time freedom yang lebih bermakna daripada financial freedom. Makan je pun tu kalau rasa lama sangat. Ya, makan sahaja. Kunyah macam biskut. Kerap. Okay, cerita banyak pun tak guna, sembang pun tak guna. This is my plan untuk oil. So ini pun nampak cantik. Jadi Tok akan kongsikan, tukar kepada candlestick, dan Tok akan kongsikan kepada semua follower Tok yang dikasihi, insyaAllah. Okay, last POI kita pun boleh kat sini korang kena alert juga Zone-zone ni korang kena alert lah. Tok marking je lah bagi korang. Max TP save. As usual, kita akan send. Dah berapa dah? 1, 2, 3. Okay, baru 4 guys. Baru 4 yang kita mapping ni. Baru 4. Okay, baru 4. Okay, US 30 ke ni? Bukan US 30. Ini ialah apa tadi dah lupa. WTI. WTI trading plan. Macam bak kata kawan kita, kalau WTI kita tak boleh letak emoji api. Nanti apa? Nanti terbakar. So kita letak ais. Kita letak ais supaya tidak terbakar. Okey, selesai. So yang lain semua api kan? Nampak? Tak. Kita letak ais. Tok, tolong bagi pencerahan on confirmation untuk entry. Okey lah. Tok tak nak cerita yang jauh-jauh. Tok cerita yang kita entry minggu lepas. Boleh? Macam mana Tok entry? Boleh ke boleh? Masa itu sangat berharga. Betul. Sangat tepat Zah. Terima kasih. Okey. Tok ulang lagi sekali. Bagi mereka yang belum follow Tok, tekan button follow. Pecahkan dekat Tok sekarang. 1520. Lagi 11 orang. Tak nak 1525. Korang tekan button follow sekarang dekat atas ni. Dalam masa yang sama, cukupkan like ni. Tok nak korang pecahkan 100k like. Okay, 100k like. Dan kita akan berpindah kepada cara entry with confirmation. Okay. Tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, nak buat apa? Jangan termenung guys. Tekan gambar rajah dulu. Pergi dekat link tree Tok ni. Tekan satu kali macam ni. Dah tekan link tree Tok. Apa yang korang kena buat ialah tekan full syllabus dengan Tok. Janganlah tengok je. Hari ni hari Ahad. Korang mulakan kelas dengan Tok. Pagi ni spend masa dengan Tok 2 jam. Pergi belajar video ni. Video part 1. Bawah ni ada lagi video part 2 yang Tok dah hantar tadi. Okey, pergi study 2 video ni. Kalau tak faham, jangan malu, jangan segan. Tekan dekat sini. Ada nama cucu Tok. Hantar soalan korang dekat dia. Cucu Tok, tolong saya tak faham dekat sini. Jangan termenung jauh. Betul. Termenung tak dapat apa-apa guys
termenung, tak dapat apa-apa. Okay, so cerita banyak pun tak guna. Tok tunggu korang dekat dalam ni. Dan hari ni juga, bukan hari ni lah, besok Tok akan release goal review kita dah bagi. Dan kalau korang nak tahu goal review kita, alhamdulillah setakat ini direction kita masih lagi win. Masih lagi win. Alhamdulillah. So in term of possibilities yang berlaku dekat dalam market pun, kita alhamdulillah kita dah berjaya untuk fokus. Okay, dah follow ke belum? Dah follow tekan 1. Lagi 4 orang. Sorry, lagi 10 orang. Tok buat mapping pair favorite Tok. Dah buat dah. Semua yang ni tadi tu yang Tok suka. Yang Tok nak trade yang Tok nampak minggu depan Tok nak trade ialah USD Canada. Yang ni Tok jarang trade ni, tapi boleh lah kita tengok-tengok. USD Canada lah. USD Canada antara yang best lah minggu depan. Dengan EU kot, tak silap tu. EU. EU ni mungkin dia punya waiting game dia lama sikit. Mungkin lah. Kita tunggulah apa dia nak bagi kan. Kita tekan je lah nanti. EU. GA tu, GA nanti dulu. Tok dah tahu, Tok ajar lebih detail cara marking SNR. Tak ada lebih detail, itu dah paling detail dah. Nak marking SNR macam Tok, memang Tok ajar marking A plus V sahaja. Contoh, zone SNR. Ada A, ada V, marking. Settle. Eurocat best, betul, Eurocat best. JPY pagi ada news. High impact ke bukan? Kalau high impact kita kena alert. Kalau tidak, tak payah tengok. UJ tak best ke tak? Tok dah lama tak trade UJ. Euro NZD lagi tu tak minat. Guys, paper yang korang sebut ni ialah, tak tahulah, bagi Tok lah Euro NZD murah. Okay, murah. Lepas tu dia murah satu. Sebab kalau Euro NZD, kalau korang nak tahu, Euro NZD 0.01 kali dengan 10 pip. Kalau pair biasa dia dapat 1 US dollar. Euro NZD 0.01 kali 10 pip, korang cuma dapat 0.89 kalau tak silap tu. So korang nak profit banyak tu lagi lambat. Lagi lambat guys, lagi lambat. Penat. Okay, penat cerita dia. Tok ulanglah goal untuk besok. Goal kita dah bagi, bukan tak nak ulang, dah bagi. Okay, dah bagi dan dia akan release nanti. Tinggal bersabar je. Nanti Tok akan bagi goal review dalam bentuk video dah kita bagi. Tok, paling Tok favourite JPY je Tok. Kalau JPY bukanlah favourite, tidak. Dulu yes favourite sebab senang sangat nak buat profit dengan dia. Senang sangat. Dia tidaklah favourite, tapi dia mudah untuk dibaca. Mudah. Kalau nampak nak naik, tekan je buy. Nak nampak nak turun, tekan je sell. Mudah. Dia level. Wow, ni setup. Wow. Kejap. Tengok monthly. Okay guys, ini setup. Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tengok weekly. Tapi weekly pula tak cantik. Okay, tapi SL dia dah besar lah guys. Nah, GBP JPY korang tunggu je kat dalam ni, cari buy, settle. Itu je. Okay, GBP JPY cari je dekat dalam ni, setup buy. Cari je setup buy dekat dalam ni, InsyaAllah dapat. Okay, Nawai tu nak buy GBP JPY next week dalam ni. Tapi SL besar Tok ulang SL dia besar. SL dia lebih 100 pip lebih kurang. Kalau dengan V tu terlalu besar macam mana? Kecilkan. Ni zone besar kan? Pergi H4, kecilkan lagi. Tukar line chart. Mana yang paling kecil? Tok nampak ada support dekat sini. Marking support tu dulu. Caranya dua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Ni ada orang dia mempersoalkan tau, apa zone besar-besar nak entry? Yelah, zone besar tu nak entry bukan kita entry terus, kita tunggu confirmation baru kita entry. Macam tu. Okay. So ini ialah planning Tok lah untuk GBP JPY. Tapi SL dia memang besar. SL dia memang besar untuk GBP JPY. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa yang baru masuk, yang bercakap sekarang ialah Tok Usop. Okay, tekan dulu button follow untuk tidak terlepas apa yang dibualkan.
Okey, dekat dalam channel Telegram tu sudah tersedia knowledge yang perlu korang tahu untuk menjadi seorang trader yang tidak mudah ditipu. Dengar betul-betul. Okey, sudah tersedia knowledge A to Z untuk menjadi seorang trader yang tidak mudah untuk ditipu. Korang tekan button follow atas ni sekarang. Dah tekan atas button follow, pergi ke profile TikTok tu, gambar rajah ni, tekan. Pergi dekat link tree tu, tekan link tree macam ni, tekan full syllabus dengan Tok Usop. 1 PTT Rumbia, terima kasih sebab ada dengan Tok. Okey, nak keluar dulu silakan, tak ada masalah. Tekan full syllabus dengan Tok, terus tekan button join. Korang dah tekan button join, hari ni hari Ahad, jangan goyang kaki guys. Kata nak berjaya. Nak berjaya, janganlah goyang kaki. Pergi belajar. Nampak tak? Tiba-tiba Tok dapat 2, kenapa ni? Kenapa dapat 2 ni Tok? 2 takkan ada jika tiadanya 1. So korang scroll lah atas sikit, tengok semalam punya video kan ada, cantik je letak kat sini. Boleh? Kalau saya boleh MC dalam zone SC kecil. Betul. Jadi jangan trade zone-zone besar. Trade zone besar boleh jika adanya confirmation yang solid. Yes, silakan. Tok, macam mana saya nak kenal pasti confirmation yang solid Tok? Macam mana? Kena buat banyak backtest. Be familiar with your confirmation. Okay? Bantu Tok pecahkan dekat sini 15,050. Lagi 19 orang. Tok akan bercerita tentang confirmation sekarang. Dengar betul-betul. Sebab ada yang bertanya. Makin diulang, makin banyak pertanyaan tu. Bustamibo, jangan malu, jangan segan. Kalau nak tanya pun Tok tak nak jawab, kenapa Tok letak ID ni? Pergi tanya. Cuma satu je Tok minta. Jangan tanya dekat cucu Tok ni bila nak entry, bila nak set TP, dekat mana SL. Jangan tanya benda-benda yang sudah diberitahu. Dan satu lagi soalan yang paling pantang untuk Tok dan dia ialah, Tok, bila nak hit TP? Minta maaf, kalau dapat soalan macam tu memang kita sin sahaja. Okey, memang kita sin sahaja. Okey? Dapat? Okey. Ada soalan, jangan malu, jangan segan, terus PM cucu Tok untuk bertanya. Jangan biarkan soalan korang tu terbuku dekat dalam pemikiran korang, tak terjawab sampai bila-bila, berbahaya. Siapa yang nak join 80 pips everyday? Tok, saya rasa saya nak belajar lagi bersungguh-sungguh. Saya nak discuss dalam satu community. Macam mana Tok? Sebab Tok kalau PM ambil masa nak reply. Okey, kadang-kadang mungkin ambil masa 24 jam. Kadang-kadang 3-4 jam baru reply satu message. Benda tu bagi Tok normal. Sebab Tok, cucu Tok, kita orang manusia. Kita orang ada family. Kita orang ada perlukan masa untuk kita orang bersama dengan yang tersayang. Jadi, kalau korang nak bersama-sama dengan community Tok, bukan 24 hours lah. Tak naklah kata 24 hours. Okay. Community tu kita akan aktif untuk bertanya, berdiskusi, berdiscussion selama 15 jam 7 hari seminggu. Kenapa 15 jam tu? Mana lagi yang balance? Nak tidur, nak makan, nak solat dan sebagainya. Okay. So nak join, pergi PM cucu tu, cakap nak join 80 pips everyday. Hari ni $50 dalam akaun Okta korang. Tukar IB automatic. Jumpa dekat dalam ni. Kita boleh berborak-borak santai. Ini dalam diskusi, okey? Okey. Selesai satu bahagian. Tok nak bercerita dengan korang berkenaan dengan confirmation. Dah ready ke belum? Kalau dah ready, tekan 1. Tok nak tengok 247 mata memandang. Berapa yang sedia? Tekan button 1 sambil cukupkan dekat Tok 100k like sekarang. Tok nak minum air? Tok datang balik dah cukup 100k. Share kita dah cukup 400 share. 400 share ni 100k. Tok nak pergi ambil air kejap. 2 minit. Go.
Dah cukup belum? Okey, baik. Guys, share kita tak cukup. Share lagi tak cukup. Warhamhuma kama Allah. Okey. Ampunkanlah. Okey, dah cukup dah. Kita nak bercerita tentang confirmation. Kejap, kenapa Tok rasa kamera Tok ni? Kejap Loki nak toksik lah tu. Apa ni? Tak faham. Gula-gula apa ni? Macam tu je korang kena gula-gula. Tak apa. Guys, dunia ni pilihan dekat tangan kita, guys. Kita yang menilai seseorang. Okay? Kalau ada yang cuba datang dengan kita dalam keadaan yang tidak baik, pilihan dekat tangan kita sama ada kita nak melayan atau tidak. Kalau mereka perlukan bantuan, tugas kita hanya satu, nak bantu atau tidak. Kalau dia datang dengan kita cara yang baik, pilihan dekat tangan kita. So kalau perlu untuk kita tidak layan, kenapa kita perlu layan? Okay? Korang jangan risau. Okay? Korang pun kalau korang nampak ada toksik-toksik yang berjalan dekat dalam ni, korang relax je. Jangan tegur pun. Sebab tugas tu Tok yang akan buat. Tok yang akan tekan mute. Tok yang akan tekan block. Tu yang akan tekan. So kalau korang nampak yang toksik-toksik berjalan, biarkan. Jangan tegur satu pun. Boleh? Boleh ke boleh, guys? Okay, kalau korang nampak ada unsur-unsur toksik yang nak masuk, jangan tegur, pejam mata sahaja. Janji dengan Tok boleh? Janji dengan Tok Okey, baik. Tugas kita bukan nak melayan toksik. Ingat, Tok tak nak naik dengan kecaman. Dan Tok tak nak orang sokong ataupun backup Tok dengan adanya kecaman. Tak nak. Kalau boleh Tok nak naik bersama-sama dengan korang, dengan ada unsur-unsur kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain. Sebab ada yang kata dekat Tok, kau tak boleh berjaya Tok. Kau tak boleh berjaya kalau kau tak mula kecam orang. Ada orang kata macam tu, guys. Tok cakap kat dia, kenapa kita perlu kecam orang untuk kita naik? Ataupun kenapa kita perlu jatuhkan orang lain untuk kita naik, sedangkan kita boleh ajak orang tu naik bersama? Faham tak? Okay, nampak tak idea tu? Tu je, guys, tu je. Tok nak buktikan dekat orang yang cakap macam tu dekat Tok, we can do more. Gitu. Tok nak tanya, Tok ada Lambo atau Panagil? Tok ada Pro 2. Tok, jom naik dek. Nanti kita cari satu. Nanti kita sewa satu, kita naik sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Gang, sewa private jet, seat dia kecil. Tok sewa Airbus. Tok sewa Airbus. Airbus ada lebih kurang 180 seat lah, lebih kurang. Okay, lebih kurang 180 seat lah, lebih kurang Okay, baik. Private yacht takut tenggelam. Tok berenang okey, takut tak timbul. Aduh, yai. Okey, jom. Sekejap, Doraemon semalam kata nak masuk Zoom, tak ada pun. Doraemon, ni. Ni dah jumpa dah ni pesalah dia ni. Ni. Doraemon kata semalam nak masuk buat mapping kan. Apa salah tak masuk semalam? Oh, dia ada tetamu. Okey, baik. Sorry, minta maaf. Tok tak perasan. Dia ada bagi tahu Okey, minta maaf. Semalam Tok terus tidur, guys. Apa boleh buat. Lepas malam habis live tu, Tok berperang dengan cicak-cicak yang ada dekat sini. Piu. Nanti Tok hantar video Tok tembak cicak. Baik. Okey. Doraemon tengok JDT tu. Okey, tak apa. Kita nak bercerita tentang confirmation sedikit lah Sedikit je, tak nak kompas banyak-banyak lah. Sebab apa kau tak nak, bukan Tok nak rahsia, tidak. Confirmation ni, kalau tanya Tok dah ulang lebih daripada 10 kali. Tok dah live tanpa henti. Alhamdulillah setakat ni diberikan umur yang panjang, kesihatan tubuh badan. Tok dah live dengan korang education sahaja. Lebih kurang lebih 2 bulan ke 3 bulan macam tu lah. Dan bila kita bercerita tentang confirmation, dah terlampau banyak Tok ulang. Okay, so bila kita nak bercerita tentang confirmation yang sentiasa Tok ulang, yang Tok pakai biasanya ada 3. Tapi 3 ini korang kena faham, 3 ini bukanlah 3 ni Tok pakai sebiji-sebiji. Tidak, dia mesti ada dia punya tune ataupun adapt
kena pandai adapt lah. So what type of confirmation yang kita pakai? Dengar betul-betul. Yang pertama kita menggunakan breakout. Yang kedua kita gunakan engulf. Yang ketiga kita gunakan dia sebagai rejection candle. So inilah 3 type confirmation yang Tok pakai. Okay, previously Tok cuma ajar 1, 2, 3. Tapi Tok dapat tahu mungkin kita boleh spesifikkan lagi what kind of confirmation breakout yang kita pakai, engulf macam mana kita pakai, rejection macam mana kita pakai. So ilmu yang korang belajar hari ini tiada dalam mana-mana video dekat dalam channel Tok, tapi korang boleh buat nota sendiri untuk dapatkan ataupun untuk korang mahirkanlah benda ni. Untuk breakout, ada 2 type of breakout yang kita pakai. Yang pertama ialah BOK, breakout kartun. Yang kedua kita panggil dia sebagai breakout structure. Macam mana? Bukan kelas hari ni kita akan bincang. Kita akan bincang nanti. Engulfing ada 2 juga yang kita pakai, 1 makan 1 dan 2 makan 1. Rejection candle kita cuma guna one type, which is shadow lebih panjang dari body. Lebih panjang dari body. So inilah type-type of confirmation yang kena berlaku sewaktu dia masuk dalam zone, sewaktu dia react dekat dalam zone. Okay, apa maksud dia react dalam zone tu? Okay, for example, kita ambil lah zone USD Canada tadi. Inilah USD Canada. Kalau korang ingat mapping ini ialah zone daily. Ini ialah daily zone. Okey, sewaktu price pullback bermain dekat dalam zone, mesti berlakunya confirmation yang Tok sebut tadi. Tok, kena berlaku semua ke? Tidak. Berlaku satu pun dah cukup. Tapi untuk entry, sebaiknya jadikanlah dia sebagai confluence. Dan yang Tok selalu pesan dekat semua student Tok, jadikanlah dia 2 daripada 3. Contoh, breakout plus dengan engulf. Jadikan ini sebagai confirmation korang untuk korang entry. Tok ulang type of engulf. Type of engulf cuma ada 2 yang kita pakai. Pertama, 1 makan 1 candle. 2 makan 1 candle. Cukup. Itu sahaja. Okey? Dapat ke dapat? Kalau dapat, tekan 1. Tok nak tengok semua yang dah faham. Ada soalan silakan. Sebab confirmation macam-macam yang gagal, kami nak Tok ulang-ulang, Tok seronok. Boleh, tak ada masalah. Redha, sebenarnya macam ni. Kenapa confirmation awak gagal? Confirmation awak gagal, awak masuk bukan pada waktu yang betul. Itu yang pertama. Okey. Dan awak lebih eager untuk menunggu benda tu jadi terus nak entry. Itu. Sebenarnya step by step bila korang nak entry menggunakan confirmation. Sebab tu Tok suka entry guna confirmation. Entry menggunakan confirmation sebenarnya dia mengurangkan korang punya degupan jantung. Bukan maksud dah nak mati, tidak. Okey, dia mengurangkan degupan jantung korang yang laju. Seolah-olah korang berada dalam keadaan relax. Itu yang bagusnya. Okey, itu contoh entry guna confirmation. Dan apabila korang entry, sebenarnya entry korang itu korang lebih yakin. Dan korang tahu invalidation korang macam mana. For example, dengan adanya confirmation, contohlah ini confirmation. Dengan adanya confirmation, korang tahu entry korang ada dekat sini. This is your entry buy. Adanya keadaan macam ni, automatic korang tahu SL korang dekat sini. Bila korang tahu SL korang dekat sini, korang tak takut dia hit SL. Why? Kalau dia hit SL, automatic price akan bertukar arah menjadi sell. So automatic buy korang dah tak valid. Itu yang korang kena pegang. Ini benda yang tak ramai orang cerita. Satu, mungkin dia nak simpan. Satu, mungkin ada kepentingan sendiri. Tapi kalau tanya tu, benda ni perlu diberitahu. Okey? Yakin dengan entry sini? Betul. Itulah guna confirmation. Kalau korang entry guna confirmation tapi masih tidak yakin, maksudnya confirmation yang korang guna itu sebenarnya bukan confirmation. Dia hanyalah candle yang korang tunggu. Janet, kalau ulang dia jadi lain nanti. Kalau ulang nanti dia jadi lain. Dia punya falsafah dia jadi lain. Okey? Tapi tak boleh ulang lagi sekali. Dengar dia. Entry dengan confirmation ialah entry untuk menambah keyakinan supaya korang tahu SL korang di mana. Kalau confirmation fail macam mana tu? Kalau confirmation fail, dia fail lah. Dia tak ada dah benda tu. Kalau confirmation kalau confirmation awak fail, maksudnya dia automatic akan hit SL. Takut ke hit SL? Kalau takut hit SL, minta maaf cakap. Jangan trade. Sebab bagi tu SL is a normal thing. You need to be familiar with your SL. You need to be friend with your SL. Okay? You need to be friend with your SL. Okay? Korang kena
baik dengan SL korang. Kenapa Tok kata macam tu? SL dengan kita ni ibarat kawan lah. Kita dengan kawan baik. Kita kalau gaduh dengan kawan baik kita, lama-lama kita rindu juga dekat dia. And then kita kena bercakap, ada tempat nak luahkan perasaan dan sebagainya. Same goes dengan SL. Kalau kita kena terimalah keadaan tu. Okey, macam ni. Tapi ada hari dia bantu korang, ada hari tak kena pun SL. Be respective je. Itu sahaja. Assalamualaikum. SL normal, MC tak normal. Betul. Thank you Bustamibo. Thank you. This is the best statement. Tapi Gold dah bagi confirmation pun senaman jantung juga tu. Candlenya mau lompat-lompat. Sebab tu cabaran dekat mereka yang trade gold. Sebab tu Tok kata kalau korang boleh trade gold, for me, you are memang best. Personally, Tok pun trade gold kadang-kadang dengan akaun $7, $10 Sebab Tok tak boleh tengok floating besar-besar dekat gold. Lebih baik aku MC kan je $10 ni daripada aku MC kan akaun 100k. Contoh dia ibarat dia macam tu lah. Sebab candle dia terlampau melompat-lompat. Kawan baik saya BE tu, BE pun bagus. BE tu ialah stop loss. Cuma mungkin BE tu ialah kawan awak yang mengajak kepada kebaikan. Okey, tu nak ulang lagi sekali. Mereka yang belum follow tu, tekan button follow. Mungkin tadi ada yang terlepas berkenaan dengan confirmation. Ada yang terlepas berkenaan dengan confirmation. Jadi cerita banyak pun tak guna, sembang pun tak kena. Yang belum follow tu, tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, pergi dekat profile TikTok tu. Tekan gambar rajah ni kan, dia akan bawa korang ke profile TikTok tu macam ni. Tekan profile TikTok tu, ada link tree ni. Tekan link tree. Hari ni Tok memang takkan post apa-apa lagi. Tok takkan post apa-apa lagi berkenaan dengan mapping besok. Tapi kalau korang tekan dekat sini full syllabus, dia mulakan kelas pembelajaran dengan Tok. Okey, scroll korang terus jumpa video pertama. Sorry, bukan video pertama, video kedua. Video ini ialah video yang baru Tok hantar tadi jam 9.34, 1 jam yang lepas Tok dah hantar untuk korang belajar dan korang fahamkan. Okey, bantu Tok dekat sini pecahkan hari ni 15.050. 15.050. Tok, tengok contoh setup minggu lepas yang ada confirmation. Boleh? Okey, tapi pecahkan dulu Tok dekat sini guys. Pecahkan dulu Tok dekat sini. Tok nak 15.050 sekarang. Lagi 50 orang. Lagi 10 orang. Setup yang ada confirmation minggu lepas ialah setup Euro USD time frame daily. Ini ialah setup yang Tok kongsikan dekat dalam channel. Okey. Tunggu baru ke atau tunggu? Kena tunggu. Selagi zone tadi tidak pecah, kena tunggu confirmation baru. Tok, mana entry terbaik? Entry terbaik memang dekat lower time frame, tapi zone terbaik ialah zone higher time frame. Itu jawapan dia. Okey, kadang selesai satu masalah, kita tengok. Ini ialah setup yang Tok bagi dekat dalam channel, betul atau tidak? Jangan nanti korang kata Tok tipu, tapi Tok tunjuk sekejap. Ini ialah channel setup yang Tok bagi. Okey, ni kita cuba make resetup, try to write daily momentum, sell now Euro USD, SL sekian-sekian, 23 pip saja. Ini perbezaan entry dengan SL dengan entry tak ada SL. Entry dengan confirmation dengan entry tanpa confirmation. Entry dengan confirmation, SL korang boleh senipis ini guys, 23 pip je SL. Okey, SL korang boleh senipis ini. Dan Tok selalu je bagi signal SL Gold 20-25 pip. That would be normal sebenarnya. Okay, SL kita dekat sini, reason apa? Daily ada breakout sell, H4 ada confirmation sudah terbentuk. Nampak? Tok tulis confirmation sudah terbentuk. Okay, confirmation sudah terbentuk. Jom kita tengok dekat mana Tok bagi ni. Ini ialah time frame H4. Nampak? Time frame H4, structure dekat sini. Structure yang mana tu? Structure yang atas ni. Kenapa Tok kata confirmation sudah terbentuk? Okey, kita pergi dekat time frame daily. Tok nampak dekat time frame daily, di time frame di line chart sudah berlakunya breakout V, membentuk satu zone sell. Ini membentuk satu zone sell. Okey, sudah terbentuk zone sell. Apa yang Tok buat? Tok tunggu dekat time frame H4. Di time frame H4, sewaktu price sampai, dia close sebagai bearish engulfing. Nampak? Dia close sebagai bearish engulfing. Inilah confirmation yang Tok pakai.
Ada yang kata, Tok kata Tok pakai confirmation, tapi kenapa Tok entry awal? Tak, mana ada Tok entry awal? Tok guna confirmation mah. Confirmation yang Tok pakai. Ada bearish engulfing. So apa yang Tok buat? Open candle yang ni terus bagi setup sell. Betul atau tidak? Yang dalam 80 pip everyday, tolong verify apa yang Tok cakap. Kita pergi bagi sell terus dekat sini. Nampak? Price tengah turun, dia naik dekat situ, Tok bagi sell. Sell now. And what happen is, alhamdulillah rezeki kita dia running. Lebih kurang 110 pip. Itulah Tok bagi setup based on reason. Reason macam mana? Reason yang jelas. Bukannya, okay guys, ini ialah zone breakout. Sebelum ni ada bla bla bla. Cerita pasal sebelum ni. Cerita sebelum ni semua orang boleh cerita guys. Tak boleh. Kita nak trade sekarang kan? Cari confirmation bila? Sekarang. Macam tu. Itu maksud tu. Nak trade sekarang, confirmation sekarang. Bukan guna confirmation minggu lepas, bulan lepas dan sebagainya. Zone tak apa. Pecahkan dekat Tok lagi guys. 4 orang lagi. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Okey, yang nak join Cucu Tok ataupun yang nak join community Dewan Kuliah Trader, korang boleh PM Cucu Tok. Okey, ni Dewan Kuliah Trader, korang boleh PM Cucu Tok. Kita boleh belajar sama-sama dekat dalam tu. Penat Tok, sakit dada? Ya betul, tengah sakit dada. Sebab tu nak berhenti dah ni. Dah tak larat. Okey. Okey. Cerita banyak tak guna, sembang pun tak kena. Yang belum join, tekan button join dulu. Tekan button follow dekat atas ni untuk memudahkan kerja korang. Dah selesai tekan button follow, pergi terus ke gambar rajah yang dekat atas ni. Allah, tekan gambar rojah. Gambar rojah pula. Gambar rojah, gambar siapa? Gambar rajah dekat atas ni. Pergi link tree Tok ni. Pergi link tree Tok, terus tekan link tree ni, tekan full syllabus dengan Tok Usop. Pembelajaran korang hari ini bermula dengan Tok full syllabus. Tekan button join bawah ni. Masuk dalam ni, terus korang dapat video untuk belajar. Ingat Tok cakap, takkan ada video kedua jika tak ada video pertama. So scroll atas sikit, cari video pertama, mulakan dekat sini. Jangan tertinggal guys, jangan tertinggal. Sebab video pertama ni penting. Dalam banyak-banyak video pertama ni pemahamannya kena lebih jelas berbanding dengan video-video yang lain. Cara entry korang, cara korang hold position, sebenarnya dia merujuk dekat sini. Dekat sini video dia. Okay, selesaikan yang ni. Korang nampak dekat sini broadcast ni, tempat Tok hantar mesej kan? Dekat sini nampak ada link tree, ada gambar jadual ni, Tok tekan. Dekat dalam ni kita dah readykan mapping untuk Tok hantar besok. Okay, Tok tak nak hantar hari ni sebab kalau Tok hantar hari ni, risau besok pukul 5 pagi semua orang dah tekan buy dengan sell. So untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak ingin tidak ingin berlaku, jadi Tok hold dulu sampai esok. Tapi besok pagi still kita akan live dan kita akan review satu persatu balik. Boleh Okay. So bagi yang nak join, korang just kena ada akaun Okta sahaja. Korang just kena ada akaun Okta sahaja, dan akaun Okta korang tu kena ada minimum $50 sahaja. Guys, ada satu lagi soalan sebelum tu nak habiskan hari ni. Kenapa Tok tertanya-tanya, kenapa ada orang yang sanggup melabur $100, $200 deposit dekat orang yang hanya bagi signal sahaja, berbanding dengan orang yang mengajar dalam masa yang sama develop skill entry korang. Persoalan tu bermain di fikiran tu. Mungkin dia ialah satu pemikiran yang biasa sebab dulu Tok pernah rasa benda tu. Okay, cuma nasihat tu untuk korang hari ini yang masih ada lagi perasaan yang sedemikian rupa, berhenti, pergi cari knowledge dulu. Sebab kita tak tahu bila orang tu akan cuba untuk mengambil kesempatan ke atas kita. Okey, daripada tu untuk hari ni tiada apa-apa lagi. Kita tangguhkan kelas kita sehingga besok pagi. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan Tok dalam masa yang sama, Tok minta tolong kat korang. Kalau korang ada kawan-kawan dalam trading, korang boleh copy Tok punya ni, copy, ataupun korang boleh share terus video-video yang Tok hantar ini untuk mereka belajar. Dekat sini ada link tree Tok, betul? Kat sini ada ni, supaya diorang boleh belajar dan diorang boleh belajar sekali dengan korang. Okey, daripada Tok saja.
Tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'as innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Daripada Tok ini sahaja. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Gerak dogang apa pun je. Assalamualaikum.